Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita dalam siaran TV Pendidikan. Apa khabar pelajar semua? Pada hari ini, pelajar akan bersama saya, Ustazah Zarwani binti Daud, bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Pembelajaran kita pada hari ini ialah pada bahagian ibadah, pelajaran ke-15 di bawah tajuk Masalah Rumah Tangga dan Penyelesaiannya, unit keempat, Fasah Membendung Kemudaratan Rumah Tangga. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat apakah objektif yang harus pelajar capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, pelajar-pelajar seharusnya akan dapat memberi erti dan hukum fasah. Pelajar juga seharusnya dapat menjelaskan sebab-sebab diharuskan fasah, menerangkan proses menuntut fasah. Pelajar juga akan dapat menghuraikan kesan-kesan dan hikmat fasah, dan yang terakhir membezakan antara fasah dengan talak. Sebelum Ustazah menerangkan dengan lebih jelas tentang fasah, marilah kita tonton video ini dahulu. Berdasarkan video tersebut, apakah yang pelajar fikirkan? Ya, video tadi menunjukkan kepada kita bahawa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, ada pasangan yang bahagia dan ada pasangan yang sebaliknya. Islam sangat menitik beratkan kemaslahatan, kebahagiaan dan kerukunan sesebuah rumah tangga. Bagi pasangan yang menghadapi masalah dan sudah tiada jalan perdamaian, maka Islam telah menyediakan pelbagai cara atau kaedah yang boleh dilakukan oleh pasangan tersebut bagi menjamin kebahagiaan dan kehidupan mereka yang lebih baik. Sebagai contohnya, talak, fasah dan khuluk. Sebagaimana yang telah dipelajari, Ustazah yakin pelajar-pelajar sudah pun memahami tentang konsep talak dalam perkahwinan. Jika talak diberikan kuasa yang mutlak kepada suami untuk menceraikan isterinya, maka Islam juga telah menyediakan peluang kepada pihak isteri untuk membebaskan diri daripada suaminya melalui konsep fasah. Baiklah para pelajar, untuk kita lebih memahami tentang fasah, mari kita lihat apakah pengertian fasah. Pengertian fasah dapat dilihat dari dua sudut, iaitu fasah dari segi bahasa bermaksud batal, manakala fasah dari sudut istilah syarak ditakrifkan sebagai pembatalan ikatan perkahwinan dengan kuasa qadi disebabkan oleh syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad atau masalah dalam rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, dapatlah kita fahami bahawa fasah hanya boleh berlaku jika mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Merujuk kepada pengertian fasah tersebut, apa yang seharusnya pelajar faham dan ingat ialah penggunaan kata kunci supaya pengertian fasah dapat diberikan dengan lengkap. Seperti yang Ustazah telah warnakan dengan warna yang merah tersebut, menunjukkan kata kunci yang penting bagi melengkapkan pengertian fasah, iaitu pembatalan, perkahwinan, kuasa qadi, syarat-syarat, masalah rumah tangga. Islam sangat mementingkan kemaslahatan umatnya. Maka Islam telah menetapkan bahawa hukum melakukan fasah adalah harus. Sebentar tadi kita telah pun memahami tentang pengertian fasah.
Untuk pengetahuan para pelajar, walaupun fasah diberikan hak kepada isteri, namun fasah perlulah dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja seperti qadi ataupun hakim dengan sebab-sebab yang tertentu sahaja. Sekarang, mari kita lihat apakah sebab-sebab yang mengharuskan fasah. Sebab-sebab yang diharuskan fasah ialah: yang pertama, suami tidak memberi nafkah, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir dan batin merupakan tanggungjawab wajib suami kepada isterinya. Sekiranya suami tidak menunaikannya, maka isteri akan berada dalam kemudaratan. Ini membolehkan isteri menuntut fasah dalam situasi yang tersebut. Sebab yang kedua ialah suami berpenyakit yang sukar diubati. Contohnya, sopak, AIDS, gila dan kusta. Bagi isteri yang mengalami masalah suami yang berpenyakit yang sukar diubati ini, isteri boleh menuntut fasah kerana dibimbangi akan mendatangkan kemudaratan pada dirinya. Sebab yang ketiga ialah suami hilang. Suami hilang dalam satu jangka waktu atau tempoh yang telah ditetapkan mengikut syarak. Mengikut mazhab Syafi'i, suami hilang melebihi 4 tahun, mazhab Hambali melebihi 6 bulan dan mazhab Maliki melebihi 1 tahun. Isteri boleh menuntut fasah sekiranya suami tidak dapat dikesan dalam jangka waktu yang tersebut. Ini kerana kemudaratan yang isteri tanggung akibat kehilangan suami adalah sama dengan kemudaratan suami tidak memberi nafkah zahir dan batin. Sebentar tadi kita telah pun melihat 3 sebab yang diharuskan fasah. Baiklah para pelajar, pernahkah para pelajar membaca atau mendengar kisah-kisah isteri yang telah dizalimi oleh suaminya? Sebab yang keempat ialah suami melakukan kezaliman terhadap isterinya. Contohnya, memukul atau mengancam keselamatannya. Bagi isteri yang mengalami situasi yang tersebut, maka pihak isteri boleh membebaskan diri daripada suaminya melalui fasah. Sebab yang seterusnya ialah suami yang tidak berlaku adil melayani isteri-isterinya. Bagi suami yang berpoligami, iaitu mempunyai isteri lebih daripada satu, beliau perlulah melayani isteri-isterinya dengan adil. Sekiranya salah seorang isteri daripada isterinya tidak dilayani dengan adil, maka pihak isteri boleh menuntut fasah terhadap suaminya. Seterusnya ialah suami murtad. Sekiranya salah seorang daripada pasangan tersebut, sama ada suami ataupun isteri yang murtad, maka perkahwinan akan terbubar. Ini kerana syarat beragama Islam adalah merupakan syarat sah sesebuah perkahwinan. Bagi pasangan suami isteri yang menghadapi masalah seperti yang Ustazah terangkan tadi, maka mereka isteri boleh melakukan fasah mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Sekarang marilah kita lihat bagaimana proses menuntut fasah dilakukan. Pertama, isteri perlulah membuat aduan fasah di mahkamah beserta dengan bukti yang jelas dan kukuh. Sebagai contohnya, sekiranya isteri tersebut telah dizalimi oleh suaminya, maka isteri perlu mengemukakan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa beliau telah dizalimi. Seterusnya, mahkamah akan membuat penyiasatan terhadap bukti dan alasan yang telah diberikan. Mahkamah akan menyiasat dengan terperinci agar suatu keputusan yang tepat dan adil dapat diberikan kepada kedua-dua belah pihak. Seterusnya, jika sabit kesalahan dan sudah tiada jalan perdamaian, maka mahkamah akan membubarkan perkahwinan tersebut. Dengan ini, berlakulah perceraian di antara suami dan isteri melalui proses fasah.
Sebentar tadi kita telah pun melihat bagaimana proses menuntut fasah dilakukan. Baiklah para pelajar, setiap perceraian sudah tentu akan memberi kesan yang besar kepada sesebuah keluarga. Sekarang, mari kita lihat apakah kesan-kesan fasah terhadap suami, isteri dan anak-anak. Kesan yang pertama ialah suami tidak boleh merujuk isteri dalam tempoh iddah. Ini kerana fasah termasuk dalam talak bain, iaitu talak bain sughra. Kesan seterusnya, mereka boleh berkahwin semula dengan bekas isteri dengan akad dan mahar yang baru selepas tempoh iddah. Yang ketiga, isteri tidak layak mendapat nafkah semasa iddah kecuali tempat tinggal. Dan kesan yang keempat, perceraian fasah mengganggu emosi dan fizikal anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak akan kekurangan kasih sayang dan terbiar. Pelajar-pelajar sekalian, setiap apa yang berlaku sama ada baik atau buruk, pasti ada hikmah di sebaliknya. Kerana Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Sekarang mari kita lihat apakah hikmat fasah dalam perkahwinan. Hikmah yang pertama ialah fasah memberi peluang kepada isteri untuk membuat pembatalan ikatan perkahwinan. Yang kedua, mengelakkan kemudaratan kepada isteri jika perkahwinan diteruskan. Sekiranya isteri berada dalam kemudaratan, maka dengan fasah, isteri akan dapat memulakan kehidupan yang baharu. Yang ketiga, fasah juga sebagai peringatan kepada suami agar bertanggungjawab terhadap keluarga. Dengan fasah dapat menyedarkan suami bahawa menunaikan tanggungjawab kepada isteri dan keluarga adalah tanggungjawab wajib beliau. Yang seterusnya, fasah juga dapat mengelakkan berlakunya gangguan mental dan fizikal kepada anak-anak. Anak-anak yang kekurangan kasih sayang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang seterusnya, fasah juga dapat menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak jika suami atau isterinya yang murtad. Setelah kita memahami konsep fasah, sekarang mari kita lihat apakah perbezaan di antara fasah dengan talak. Perbezaan yang pertama ialah fasah pembatalan perkahwinan berlaku melalui proses mahkamah, manakala talak berlaku antara suami dan isteri. Yang kedua, fasah merupakan hak suami dan isteri, manakala talak merupakan hak suami sahaja. Fasah boleh gugur atau berlaku dengan sebab-sebab yang tertentu sahaja, manakala talak boleh gugur tanpa sebab yang munasabah, contohnya dalam keadaan bergurau dan seumpamanya. Yang keempat, fasah tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah, manakala talak boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Yang kelima, isteri tidak berhak mendapat nafkah dalam tempoh iddah, manakala melalui talak, isteri berhak mendapat nafkah dalam tempoh iddah. Dan yang terakhir, fasah berlaku melalui kuasa qadi atau mahkamah sahaja, manakala talak boleh berlaku melalui kuasa suami. Baiklah para pelajar, kita sudah pun selesai mempelajari tentang fasah pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ustazah menyediakan beberapa contoh soalan dan jawapan kepada pelajar sebagai panduan bagi tajuk kita pada hari ini. Lazimnya soalan-soalan yang dikemukakan akan menggunakan aras-aras penyoalan yang tertentu. Oleh itu, pelajar-pelajar seharusnya akan dapat memahami apakah kehendak soalan yang diberikan. Seperti contohnya penggunaan perkataan apakah, nyatakan, senaraikan, jelaskan, terangkan, ramalkan dan cadangkan. Mari kita lihat contoh soalan yang pertama.
Contoh soalan yang pertama, apakah maksud fasah? Soalan tersebut bermula dengan perkataan apakah. Bagi soalan yang bermula dengan kata soal apakah, biasanya soalan akan merujuk kepada pengertian atau pengetahuan. Bagi soalan yang memerlukan pelajar menjawab pengertian, pelajar perlulah mengingati kata kunci yang digunakan dalam setiap istilah. Contoh jawapan yang Ustazah berikan ialah pembatalan, perkahwinan, kuasa qadi, syarat-syarat, masalah rumah tangga. Itu merupakan kata kunci yang sangat penting bagi pengertian fasah yang lengkap. Kita lihat pula contoh soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua. Jelaskan dua kesan fasah. Bagi soalan yang bermula dengan kata soal jelaskan, pelajar hanya perlu mengemukakan satu isi sahaja. Pelajar tidak perlu memberi huraian kepada isi tersebut. Dan pelajar boleh menggunakan ayat lengkap 3 hingga 5 patah perkataan. Contoh jawapannya ialah suami tidak boleh merujuk isteri. Yang kedua, isteri tidak berhak mendapat nafkah. Yang ketiga, anak-anak akan kekurangan kasih sayang. Dan yang keempat, emosi anak-anak akan terganggu. Pelajar hanya perlu menyatakan satu isi dalam bentuk ayat yang lengkap. Seterusnya, kita lihat contoh soalan yang ketiga. Contoh soalan yang ketiga ialah terangkan dua hikmah fasah. Soalan tersebut bermula dengan kata soal terangkan. Bagi soalan yang bermula dengan kata soal terangkan, pelajar perlu mengemukakan satu isi dan satu huraian bagi menghasilkan satu jawapan yang lengkap dan sempurna. Contohnya, memberi peluang kepada isteri adalah isi, untuk membuat tuntutan pembatalan adalah huraian. Berdasarkan kepada jawapan tersebut, Ustazah menggunakan kata hubung untuk bagi menjelaskan isi. Contoh jawapan yang kedua ialah peringatan kepada suami adalah isi agar bertanggungjawab terhadap isteri. Kata hubung yang digunakan bagi jawapan tersebut ialah agar untuk menjelaskan isi. Bagi soalan yang bermula dengan kata soal terangkan, pelajar boleh menggunakan akronim SUKA, iaitu S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana dan A untuk agar. Ustazah ingin ingatkan kepada pelajar-pelajar semua, ingat terangkan, ingat SUKA. Seterusnya, contoh soalan yang keempat. Contoh soalan yang keempat ialah jelaskan dua perbezaan antara fasah dengan talak. Bagi soalan yang bermula dengan jelaskan dan perbezaan, pelajar-pelajar digalakkan untuk membina jadual perbandingan agar jawapan yang diberikan akan menampakkan perbezaan yang setara. Kita lihat contoh jawapan. Fasah gugur dengan sebab. Talak gugur tanpa sebab. Fasah tiada bilangan. Talak ada bilangan. Fasah berlaku dengan kuasa qadi. Talak berlaku dengan kuasa suami. Fasah tidak sah rujuk dalam masa iddah. Talak sah rujuk dalam masa iddah bagi talak raj'i sahaja. Berdasarkan contoh jawapan tersebut, Ustazah telah mewarnakan dengan warna yang berbeza yang menunjukkan perbezaan yang setara, iaitu dengan sebab, tanpa sebab, tiada bilangan, ada bilangan, kuasa qadi, kuasa suami, tidak sah rujuk, sah rujuk. Baiklah para pelajar, kita sudah pun memahami isi pengajaran kita pada hari ini. Pelajar-pelajar sudah pun mengetahui bagaimana untuk memahami, menjawab dan menghasilkan jawapan yang terbaik bagi tajuk kita pada hari ini.
Ustazah doakan semoga para pelajar dapat menjadikan isi pengajaran kita pada hari ini sebagai panduan pada masa hadapan. Sekian, sehingga berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.